Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Al-Karim Al-Wahhab, kita dapat menyambung bacaan Riyadhus Salihin kita, iaitu kita sampai kepada hadis tajuk berkenaan dengan larangan. Mungkin kita punya tajuk tak sama, sebab hari ini saya terbawa yang lain sikit. Larangan menyebut keindahan perempuan lain Ya, kepada laki-laki kecuali kerana untuk maksud perkahwinan. Ini hadis dia yang kita akan baca, iaitu An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atu al-mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Muttafaqun alaih. Saya pakai terjemahan yang saya punya, no? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain kemudian ia menceritakan ciri-ciri fisik wanita tersebut di depan suaminya, seolah-olah si suami melihat wanita yang diceritakan itu. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pada hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini pertama dia menceritakan tentang sifat wanita jahat. Sifat wanita jahat. Dan hadis ini juga bila dia menceritakan sifat wanita jahat, dia juga kebalikan kepada ciri wanita yang baik. Wanita yang amanah, wanita yang salihah. Yang kedua, hadis ini menceritakan kepada kita larangan khusus kepada wanita. Larangan jangan seorang wanita membuka keaiban seorang wanita. Aib ada dua jenis kita kata. Satu, aib dalam bentuk cerita aib orang lah. Satu, itu kita faham lah. Itu kita tahu lah bukan aib. Aib yang kedua, aib ialah apa yang menjadi bahagian maruah di badan kita, aurat kita. Aib kan, bermakna kalau orang tahu benda tu kita menanggung malu. Yang kita panggil dengan aurat, kita panggil dengan makna muruah, maruah. Jadi di sini hadis ini dia lebih nak memfokus kepada makna kedua,
aib dalam bentuk apa yang dimiliki dalam bentuk tubuh badan. Yang kalau orang lain tengok, dia malu. Lepas itu kita berpakaian untuk menutup sebahagian daripada aib kita. Kita akan malu. Baik. Pertama, kita pergi kepada faedah yang pertama kita belajar tadi, kita ambil pengetahuan, iaitu hadis ni menceritakan kepada kita tentang sifat buruk seorang wanita. Sifat buruk seorang wanita. Apa dia? Dia kawan dengan satu perempuan. Dia kawan dia perempuan, kawan. Lepas tu fatasifaha. Dia mensifatkan li zawjiha kepada suami dia. Tentang wanita yang dia kawan itu, sehingga kan cara dia sifat tu Nabi kata ka'annahu yanzuru ilaiha. Suami dia dapat lihat. Jadi Pakcik Din, saya mulakan dengan Pakcik Din bahasa kita nak kata, dia nak kelebek ke mana perempuan tu sampai dia boleh cerita semua. Sahabat ilmi, jadi kalau dia tengok perempuan tu lagu tu, hanya dia tengok lagu tu, apa yang dia boleh sifatkan? Cuma sekadar gemuk ke, kurus ke, rendah, pendek, hitam, putih, tu je lah. Tapi kalau sampai dia nak sifat benda-benda lain, dia duk kena kelebek Abang Hamid. Dia selak tudung kawan tu tengok. Maka muqaddimah pendahuluan kepada yang boleh membawa sampai dia bercerita, sampai dia hilang had. Kalau dia pergi, dia tu pakai baju kan, apa, kadang-kadang perempuan dia suka pakai apa tu, panggil apa tu, macam sarung tu kan. Dia pergi duduk, dia tarik baju, hang pakai sarung tangan lagu ni. Kalau dia mendekati itu, dia mendekati wanita itu, lepas tu dia duduk tengok yang tu, dia duduk tengok dalam ni, tuduh hang macam cantik, tengok. Kalau itu boleh membawa nanti dia mensifatkan wanita, maka perbuatan itu semua yang terlarang pada dia. Dia tak boleh buat. Seorang wanita tidak boleh membuka tudung wanita yang lain tanpa ada sebab. Kecuali dia doktor, dia misi, dia nurse, dia sesuatu yang kita kata apa, darurat. Saja-saja tak boleh. Kalau dia berkenan tengok warna baju dia, abang, cantiknya colour hang pakai ni, beli kat mana? Tepat bahasa berman pakai. Tepat. Pakcik Din tak dengar, saya dengar. Sahabat ilmi dengar. Bahasa menunjukkan bangsa. Alhamdulillah. Ya begitu. Maka tidak, kalau dia buat juga benda-benda yang dilarang itu, dia buat juga, maka dia kena bahagian kedua tadi. Dia kena bahagian pertama tadi. Apa dia? Dia telah pun berakhlak dengan akhlak wanita yang jahat. Walaupun dia sembahyang tahajud, walaupun dia baca Quran, dia puasa, dia haji dengan umrah, wanita jahat, gelaran wanita tak senonoh, wanita jahat, kena kat dia. Kenapa? Kerana dia buat satu perkara yang dilarang. Sampai lelaki dia boleh, macam tu lah. Orang jantan kan ada kelebihan, sahabat ilmi. Kelebihan kita tinggi. Betul? Kecuali kata para fuqaha kita, kecuali dia cerita dekat suami dia tentang wanita tu, kecuali dia nak jadikan wanita itu isteri suami dia. Confirm. Bukan nak apa kata cuba-cuba, tidak. Confirm. Dia memang nak jadikan wanita itu suami kepada isteri kepada suami dia. Maka dia sifatkan wanita itu pada suami dia. Sehingga kan dia tak boleh sebut kepada suami dia, ada wanita yang kan dia tutup kan. Dia tengoklah muka wanita tu, dia pergi habaq kat suami dia,
Ui, dia kata belakang niqab tu cantik oh. Senyuman dia manis oh. Dia tak boleh buat begitu. Dia tak ada hak. Memanglah manis, dia tengok, sudahlah, cukuplah. Dia tengok muka dia nampak ayu, jelita, elok, cukuplah, cakap tu lah. Dia tak boleh sifatkan kepada suami dia. Melainkan, dia memang bulat hati nak jadikan wanita itu sebagai Cik dia kata madu dia. Saya terdengar sisi luar kata madu asli dengan madu tak asli, kan? Tapi saya fikir, saya punya fikir lah, istilah tu juga tidak betul. Dia kata madu asli ni yang mana kalau kita bawa balik bini marah. Dia kata itulah madu asli. Madu yang kita duk beli makan ni dia kata tak asli. Saya fikir ini satu istilah yang tak betul. Sebab isteri kedua dikatakan madu itu secara majaz. Majaz maksud dia apa? Kiasan. Tetapi Allah Ta'ala menyebut madu dalam Quran kepada lebah. Kenapa dikatakan madu? Sebab suami yang kahwin nombor 2 tu dia yang seronok. Maka dikatakan dia seolah-olah macam dapat madu. Tapi kalau dikatakan madu asli itu adalah kahwin yang baru, maka itu kita akan canggah luar Quran. Tidak, madu asli adalah madu lebah. Madu lebah. Yang kita sebut madu ni semua hanyalah majaz, dia simbolik, kiasan. Kita hanya menumpang makna, ya, maknawi. Kita menumpang makna kemanisan, kesedapan, keindahan. Seperti lautan madu. Sehingga ada buku dinamakan Lautan Madu. Untuk menyebut penulis tu, ketika dia cedok ilmu daripada guru dia, dia rasa nikmat ilmu tu. Maka dia namakan buku dia dengan nama Bahrul Mazi, Lautan Madu. Nikmat. Dia cedok ilmu tu, dia rasa nikmat. Maka itu semua adalah simbolik semata-mata. Kalau kita kata melawak-lawak madu sebenarnya, buat balik bini marah, lawak-lawak kita kata okey lah. Tapi kalau kita bermaksud itu madu asli, jangan. Madu asli tetap ada pada lebah. Kerana Allah kata madu adalah syifa. Kalau kita kata kahwin isteri kita lah, sahabat ilmi setuju saya guna perkataan kita? Ada bantahan? Tak ada. Kan? Kalaulah kita kata kahwin 2 itu adalah madu sebenar. Betul? Madu sebenar adalah kahwin 2. Bermakna isteri yang menolak suami dia kahwin 2, bermakna hakikatnya dia menolak penawar. Quran kata kami turunkan Quran itu menjadi syifa. Dan pada madu itu ada syifa'un linnas. Pada madu yang keluar daripada perut lebah itu ada ubat untuk manusia. Dan ketika Nabi sebut senarai ubat-ubat, maka Nabi sebut salah satunya adalah asal, madu. Jadi kalau wanita dikatakan kahwin 2, tak mau abang, dia kata madu kat abang, racun kat saya, bermakna kalimah itu canggah dengan apa? Canggah dengan apa yang disebut di dalam lafaz Al-Quran. Maka takkan kita nak kata wanita itu dia menolak lafaz Quran menyatakan madu lebah itu penawar. Kalau kita tanya wanita, madu lebah ni penawar ke tak? Dia mesti akan kata penawar. Dia berani tak kata racun? Saya minta maaf, saya kata nama kata madu saja racun. Itu surah Nahli nak baca mana? Fihi shifa'un linnas, yang keluar daripada butun, perut lebah itu ada ubat kepada manusia. Adakah wanita
yang menyatakan kahwinnya suaminya kali kedua itu racun, walaupun dibagi madu, itu dia menolak juga pada madu lebah itu sebagai penawar. Tidak. Kalau tidak, maka jangan ubah Quran punya balaghah. Hakikat madu adalah madu lebah. Yang tu kita kena kata sama dengan Quran. Dia adalah syifa. Tapi kenapa madu kahwin dua ni orang pun kata racun? Sebab dia bukan madu. Kerana kita ni tidak ada bahasa. Kita tak ada bahasa. Kalau suami dia kahwin lagi satu, Quran menyebut apa? Quran tak sebut madu. Quran sebut kahwin. Fankihu. Nikah juga. Dia nikah kali kedua. Dia nikah kali berikutnya. Quran tetap guna perkataan fankihu. Quran tak kata madu. Sebab kalau Quran kata madu, kalau ada pihak kata racun, dia akan total dan fatal bercanggah dengan lafaz Quran. Jadi kita, bila kita kahwin, kita nak sebut kepada isteri kita, ni madu hang, juga kita mesti berhati-hati. Lebih baik kita kata, ni isteri abang yang kedua abang kahwin, supaya tidak ada apa-apa penafian dalam bentuk bahasa. Tapi tak ada lah nak kata salah. Kata ni madu hang. Oh, saya tak mau madu. Ni madu apa ni? Oh. Tidak. Betul? Kat ini kan ini tak ada lah berat sangat kan. Cuma saya sajalah kata, kerana bahasa itu macam di apa? Kadang-kadang ya, ustaz pun buat contoh, madu betul dengan madu tak betul. Akhirnya madu lebah duduk nombor 2. Ubat. Nabi sebut madu tu ubat. Cuba kita sakit perut pergi kahwin lagi satu. Jadi ubat ke jadi balak? Nabi kata ubat. Nabi bukan maksud kahwin itu. Nabi maksud madu betul. Madu asli. Maka boleh Pakcik Din? Yang ni taklah berat sangat. Ini taklah berat sangat. Isu ni sahaja saya teringat selalunya bahasa tu disebut madu, sampai kita ada filem Madu 3. Madu 3 perangsakan. Keluar bilik tu, masuk bilik ni, keluar berapa banyak rumah kita ada bilik. Banyak. Sampai Pak Mentua pun tak ada buat semen tolak balak. Balak dah dekat bapak, tak sempat. Begitulah digambarkan kepada manusia. Bila sebut madu, walaupun nama dia madu, tapi isinya adalah racun. Ada madu yang namanya madu dan rasanya manis, itu adalah madu lebah. Tapi ada madu namanya madu tapi isinya pahit dan racun, itu adalah laki dia pergi menikah lagi satu, tapi masih pakai nama madu yang rosaknya adalah nama madu. Maka itu mesti dihati-hatikan. Taklah berat sangat isu ni memang. Mama jangan tengok saya dengan berat sangat. Isu ni tidak berat. Isu yang biasa-biasa, tapi kerana kita punya apa? Bahasa kita. Eloklah bila kita sebut itu, kita kembalikan dia kepada makna yang betul. Baik. Kembali kepada hadis kita ini. Maka bahagian yang kedua, bahagian yang pertama, bila Nabi sebut kepada wanita, la tubashiril mar'atul mar'ah fatasifaha li zawjiha, itu menunjukkan kalau ada wanita itu buat demikian, maka dia termasuk wanita yang jahat. Wanita yang jahat. Maka bila dia termasuk wanita jahat, kita jangan tengok karakter dia, pakaian dia, tutur kata dia, amal ibadat dia, sebab dia telah pun memasukkan diri dia sebagai wanita yang jahat. Macam mana dia dapat gelaran itu? Iaitu apabila dia mensifatkan aurat wanita lain kepada lelaki lain, walaupun lelaki itu adalah dia punya suami. Yang dimaksudkan dengan aurat di sini apa dia, Pakcik Din?
tubuh badan, warna kulit, bentuk badan, kecantikan. Dan macam mana dia boleh tahu benda tu semua, Pakcik Din? Dia kena tengok. Tengok lagu ni nampak tak? Dia tengok dengan teliti. Ya, dia tengok dengan teliti. Dia kena pergi selak tudung orang. Dia kena pergi tengok kawan tu apa? Bilik kawan tu tukar pakaian sampai dia nampak benda tu. Maka kesemua perbuatan dia itu adalah perbuatan yang haram. Dia telah buat benda salah dan dia telah termasuk di dalam seburuk-buruk wanita. Sahabat Helmi, can I ask you some question? Oh, tak jawab langsung? Tak jawab langsung. Boleh? Okay. Kalau ada wanita buat demikian, sahabat Helmi, kan? Dia sedar tak dia jadi buruk? Dia sedar tak? Agak-agak masa dia cerita kat suami dia, dia sedar tak Nabi meletakkan dia seburuk-buruk wanita? Dia tak sedar. Siapa yang kena sedar ketika itu? Suami dia. Macam mana? Dengan tegas dan jelasnya bagi tahu, isteriku, kamu telah menempatkan lidah kamu pada seburuk-buruk wanita. Sedangkan amalan yang kamu duk buat setiap hari adalah sebaik-baik amalan istighfar dan bertaubat pada Allah. Hentikan benda ini, hentikan. Oh, subhanallah. Maka kita jangan buat demikian. Kita boleh cerita akhlak wanita. Wanita ni akhlak dia bagus. Itu tak apa. Itu berkaitan dengan benda lain. Tapi kita tak boleh detail. Wanita ni langsing, cutting bagus, alis. Kita buat lagu tu. Tidak boleh. Pakcik Din. Betul. Awak nyata akan kata more lagi. Oh, apa lagi? Kecuali apa? Dia nak jadikan wanita itu sebagai isteri suami dia, baru dia boleh sebut dengan conform. Kalau aku cerita lagu ni, gamaknya lelaki aku boleh tertarik kat dia kot, itu tidak conform. Tak conform. Dia tengok suami dia pun ada kecenderungan suka wanita tu, maka dia pun habaq kat suami dia, abang sebenarnya dia cantik bang, abang ambil dia. Boleh. Kerana seorang lelaki boleh mengetahui serba sedikit tentang diri satu wanita yang nak dikahwininya. Itu hak dia. Kata saya nak kahwin dengan anak pakcik, saya nak tanya sebatang, anak pakcik ni betul-betul gemuk ke kurus? Saya nak tanya betul-betul ke pakcik. Hang duk tengok dia, hang tak nak, saya tak nampak. Dia pakai baju semua, gelebih-gelebih baju dia. Saya nak tahu dia gemuk ke dia tak gemuk. Pakcik tu boleh sebut, anak saya tak gemuk. Saya nak tanya satu kat pakcik, anak pakcik ni putih ke hitam? Saya nak tahu macam tu. Saya nak tahu. Dia boleh abang? Dah, anak saya tak hitam sangat. Boleh abang. Kenapa? Dia conform nak menjadikan wanita itu sebagai isteri dia. Itu pun di dalam situasi dia dengan bukan dalam majlis. Bukan dalam majlis. Dan bukan dia passing kalimah tu. Kawan tu duduk sini, dia passing ke telinga kawan tu sampai ke guna orang. Dia anak dia gemuk baru sampai ke sini. Tidak. Antara orang itu dengan bakal pengantin itu. Baik. Yang kedua, Nabi SAW berdasarkan hadis ini kita dapat pelajaran apa ikhwan? Nabi larang dengan perkataan la. Jangan wanita buat kerja ni. Jangan, Nabi kata. Jangan seorang wanita pergi buat kerja ni. Kerja apa Ustaz Samsul? Aib yang mana ni? Maksud aib ni, aib bahagian mana? Aib tubuh badan. Bukan aib yang lagi satu tu. Bukan aib dia punya kesalahan. Aib dalam bentuk tubuh badan. Dia punya aurat dia. Nabi kata jangan buat benda ni. Kenapa ikhwan?
Kerana dalam melihat, bila duduk apa itu kita panggil kelebek. Boleh Pak Mik kelebek. Pak Cik Rashid tahu kelebek? Tahu nah? Duduk kelebek aib orang. Duduk kelebek tubuh badan. Ni perempuan sama perempuan. Pasal tu bila perempuan sama perempuan, dia duduk satu bilik, apa yang dia nak buka di badan dia kena hati-hatilah dengan amanahnya. Sahabat dia ni, sahabiah dia ni. Sekali dia buka tudung, kawan tu bercerita dalam internet, tak kusangka rambutnya ikal mayang. Cerita, dia cerita dekat lelaki dia. Maka kena amanah. Kita kena pesan kat bini kita. Amanah. Hang jangan main cerita pasal apa. Kawan-kawan hang punya aurat tak aku. Kerana aku tanggung dosa. Hang termasuk wanita yang tak berguna, tak ada. Kenapa? Bila dia duduk kerebek, dia tengok kawan tu punya tubuh badan, dia boleh cerita ke orang, apa akan terjadi? Pertama, dia akan pandang rendah pada wanita itu. Kalau dia melihat wanita itu tak secantik dia. Dia tengok dengan jarak dekat, wanita itu buka baju, Allah gendut. Loh. Dia buat, loh. Gendutnya. Pakai baju besar-besar nampak okey rupanya. Hihihi, gendut. Itu termasuk apa? Menghina. Memandang rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat, Allah bagi ingat khusus pada wanita. Khusus pada wanita. Pada ayat 11 surah Hujurat. Bila Allah cerita pasal laki-laki, mula Allah cerita pasal kita laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah tegur. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina, merendahkan satu kaum. Jangan. Kita satu kaum, satu bangsa, jangan kita pandang rendah pada satu kaumnya lain, bangsanya lain. Orang Melayu rasa Melayu lebih mulia daripada Cina, Cina rasa lebih mulia dari Melayu, India rasa lebih mulia daripada Melayu. Ya. Tak perlu pun. Itu tidak perlu. Sebab hidup ini cuma lita'arafu, saling ta'aruf, memperkenalkan identiti kita. Tak lebih daripada itu. So kempen-kempen pilihan raya tidak boleh ke arah menghina satu kaum, membenci satu kaum. Okay? Ada banyak orang, terutama di perselisih apa, dia kata apa tu? Misunderstood. Melayu panggil apa? Disalahfahamkan. Ya, disalahfahamkan. Kalau dalam dunia ni berlaku orang Islam, okay? Orang Islam, tu saya kata orang Islam, saya ambil kita di kalangan kita dulu, kita ni yang kata misunderstood tu sama-sama kita. Perkataan tipu, perkataan tangkap khaluat, perkataan biasa, betul tak? Ada orang kena tangkap khaluat, ada tak ada? Ada. Ada orang sabit kes tipu menipu, ada tak ada? Ada. Ada orang tingkah laku ni panggil apa? Kesalahan apa? Moral ni. Moral yang melibatkan tingkah laku tak senonoh kan. Biasa jadi. Kita tengok auto berita banyak lagu tu. Tetapi kalau yang kena tangkap basah tu ustaz, yang terlibat dengan moral itu guru di Ma'had Tahfiz, apa pandangan orang?
kalau the same apa itu? Same apa Abang? Same case, same issue berlaku, tapi dia tak ustaz. Pandangan orang macam mana? Seolah-olah kalau ustaz terlibat benda lagu ni, dia punya dosa jadi berganda-ganda. Tapi kalau jiran sebelah rumah dia, ya biasa. Kena tangkap basah. Biasa. Tapi ustaz kena tangkap basah. Ustaz mana? Dia belah mana? Dia belah baca kunut ke tak baca kunut? Kalau abang tak baca kunut, lagi. Itu kita panggil apa? Yang selalu jadikan salah faham. Salah faham. Tak guna betul. Tapi dia marah kepada orang lain yang buat benda yang sama, tak semarah kalau orang agama terlibat. Sedangkan tidak ada jaminan benda-benda lagu ni orang belajar agama akan terlepas. Tak ada jaminan. Setan kacau semua. Setan ganggu semua, baik perempuan, baik lelaki-lelaki. Kita baca Quran, kita duk mengaji kelas atibiyah, tidak ada jaminan setan tak ganggu kita. Tapi adakah kerana itu saya takutlah tak mula duk pergi mengaji Riyadhus Salihin semua, nanti saya kena tangkap basuh ke mana? Malu Riyadhus Salihin. Itu bukan alasan tak mau mengaji. Betul tak? Mengajilah. Tapi dunia ni selalu buat lagu tu. Kepada orang lain yang terlibat dengan kekeh lagu ni, dikatakan apa? Dikatakan pintu taubat masih terbuka, Allah ampun dia. Tapi kalau ustaz-ustaz ni terlibat, Allahu Akbar banget. Macam dunia nak kiamat esok. Matahari dah terbit ke sebelah barat. Depa balon ustaz-ustaz lagu tu. Rapat. Bukan kata rapat, wal rapat. Itu sesuatu yang tidak adil. Dan kadang-kadang dalam dunia ni pecah amanah. Makan rasuah ni bukan kata orang Islam, orang Melayu makan rasuah. Bangsa lain makan rasuah. Tu Sri Lanka jadi apa? Siapa yang jadi pemimpin Sri Lanka? Orang Melayu? Tak ada. Tapi apa orang kata? Ada orang kata, tengok Sri Lanka, tengok bangsa ni, tengoklah dia ni, dia makan rasuah. Tapi kalau ada orang Islam makan rasuah, kebetulan dia pemimpin, dia kena balon, semua bangsa bersatu balon dia. Seolah-olah macam apa, kes tu macam kes yang apa, tak pernah terjadi dalam dunia. Bukan maksud saya kita setuju dia makan rasuah tu. Maksud saya cara kita sikapi. Boleh sikapi. Macam apa saja? Kita bersikap dengan isu tu. Kita bersikap dengan isu itu. Cara kita berurusan, kita tackle isu tu. Jenayah lah. Jenayah ni orang Islam ke, orang bukan Islam ke? Jenayah bukan masalah rasis, betul? Bukan masalah bangsa, race. Race bukan hak laju. R-A-C-E, race kan? Dia bukan masalah bangsa. Dia masalah kita punya kekebalan kita dalam memegang amanah. Kebal tak kebal kita. Jujur tak jujur kita. Tapi kalau kena sebelah orang Islam ni, cara orang bukan Islam cakap, cara dunia cakap ni, kira orang Islam ni kira bangsat semua. UK tukar presiden. Apa kita nak kata? Kepada bangsa yang bukan Melayu dan kepada bangsa yang bukan beragama Islam. Dulu mereka tinggi. Sri Lanka kita nak kata apa? Thailand kita nak kata apa? Indonesia sekarang menjadi negara yang sedang apa? Membangun. Silat lagi setahun 2 tahun kita kerja di Indonesia. Hantar duit main Malaysia. Ya. Tak ada dunia puji. Tak ada dunia kata apa. Tapi bila sebahagian tu kena pada orang Islam,
itu bila kena pada orang Islam dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan bangsa, dikaitkan dengan agama. Bila kena pada orang lain pun rogol orang juga, agama tak dipersalahkan, bangsa pun tak jadi. Ini satu daripada perkara yang Quran kata jangan buat kerja lagu ni. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum merendahkan, memperolok-olokkan satu kaum, asa ayyakunu khairan minhum, kerana dia merasakan dia lebih baik daripada kaum itu. Baru Tuhan sebut sepatak kat wanita, kata kat perempuan terus. Tadi umum, dah terus kata kat perempuan, wala nisaun min nisa'in, janganlah sebahagian wanita, janganlah kata Allah sebahagian wanita, dan jangan pula wanita-wanita itu kata Allah terlibat dalam kisah lagu ni memandang rendah kepada wanita lain, asa ayyakunna khairan minhun. Allah kata bila main di sini Tuhan tukar balaghah dia. Janganlah satu wanita tu pandang rendah pada satu wanita lain dengan apa? Dengan macam-macam cara. Salah satunya dengan cara tadi ni, duk pergi kelebek aib dia. Allah kata apa? Asa an yakunna khairan minhun. Allah kata boleh jadi wanita yang engkau pandang rendah tu, dia lebih baik daripada kamu di sisi Allah. Kerana sahabat ilmi, bila kita tengok diri orang, lama-lama kita akan nampak aib dia, Abang. Kita akan nampak aib dia. Oh, nampak macam cantik, rupanya ada panang, ada gatai. Tapi tak nampak, automatik. Kebetulan dia tak ada. Dia punya skin is okay, cantik elok, automatik dia akan terlibat dengan memperendahkan orang lain, sedangkan dia sedang beribadat kepada Allah. Jadi memang kalau sebahagian daripada ibadat yang kita lakukan ini tak ada barakah, tak ada rahmat, ibadat tak boleh jadi penawar, ibadat tak boleh jadi penyejuk hati, maka betul lah. Kerana pada juzuk yang lain, kita bukan semulia-mulia manusia, kita sehina-hina manusia. Dengan mata kita ni suka pergi tengok tubuh badan orang, lepas tu mensifatkan pada orang. Maka walaupun hadis ni jelas Nabi sebut wanita, maka tak salah kalau hadis ni kita alih sikit kepada kita orang lelaki. Dikrebek, dia pakai selok pendek besar sikit kan. Pak Haji tak buat lagu tu, ni Pak Haji lain. Kita buat cerita ke orang, cerita. Tak boleh, ada dia punya had dia. Maka saya nak mengajak kita lihat hadis ni pada sudut kerohanian. Apa sudut kerohanian dia? Kadang-kadang kita tak sangka ibadat kita hilang berkat kerana benda ni duk kekal dengan kita. Pasal itu, lepas kita sedih, baca Quran tak boleh menghiburkan kita, zikrullah membosankan kita, mendekatkan diri pada Allah tak bagi perubahan apa pada jiwa kita. Kenapa? Kerana satu bahagian lain Allah menahan berkat dan rahmat pada ibadat yang kita lakukan, kerana jiwa kita ketika ini berada di tempat yang paling buruk. Paling buruk. Kalau sahabat masih ingat pada beberapa episod kita yang silam, telah kita sembang beberapa tajuk. Salah satunya ialah sebahagian daripada penyakit yang kena kepada kita ini bukan kerana penyakit, bukan kerana masalah darah, bukan masalah kuman, tapi masalah dia apa? Ya, kafarah Tuhan kat kita. Yang penyakit-penyakit lagu tu tak akan selesai dengan makan ubat berpuluh tahun. Dia hanya akan selesai dengan taubat, istighfar, minta ampun pada Allah.
Banyak kes lagu tu dalam dunia. Kadang-kadang kita banyak sangat pandang rendah pada orang. Allah bagi masalah dalam hidup kita. Orang lain punya tahap hidup rendah daripada kita, tapi mereka happy. Kita lebih tinggi daripada mereka. Kita saja tahu bebanan masalah kita ke mana. Ya, kita tahu masalah kita. Masalah kita tak dianugerah. Tuhan baik sangka pada orang. Tuhan tahan diri kita daripada melihat manusia ni sama. Kita tetap melihat manusia ni tinggi rendah. Kesemua ini apa malapetaka dia? Ibadat kita tergantung di sisi Allah. Allah hukum kita. Kita semayang 10 tahun, kita mengaji sunnah 10 tahun, tapi nadrah kita tak dapat. Nudrah, apa dia? Sinar pada wajah. Sinar kita tak dapat. Sinar pada hati kita tak dapat. Kita tak dapat makbul Allah. Allah terima kita anytime. Kita duk pergi menuju Tuhan, tapi kesemua ini sangat menghalang kita. Tapi dia sangat teknikal, sekecil je. Dia bukan zina. Dia bukan fitnah orang. Dia bukan curi. Dia bukan isu-isu besar yang kita nampak. Dia isu yang sangat tersembunyi dalam kita punya hati. Tapi dia punya kesan sangat berat kepada perjalanan mata hati kita bertemu dengan Tuhan. Iaitu jangan ada dalam hati kita pandang rendah kepada orang lain. Terutama dalam hadis yang kita baca ni, Nabi sebut khusus kepada siapa? Wanita. Jangan buat demikian. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka bab yang baru. Dalam Pak Amir punya tajuk apa Pak Amir? Maka seorang berdoa dengan Allah Itu tajuk dia kan. So saya punya ni kita beza sikit. Itu sama. Lain sikit kan. Apa dia? Wasyita. Wasya'a. Dia punya tajuk apa maknanya? Ya, tajuk tapi hadis dia sama. Kita tengok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zima al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim walakin liya'zim wa liyu'zim ar-raghbata fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kalian mengucap, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Ia harus benar-benar dalam berdoanya, kerana tidak ada seorang pun yang mampu memaksa Allah. Dalam riwayat Muslim, akan tetapi kuatkan dan besarkan keinginannya, kerana Allah tidak pernah merasa berat terhadap sesuatu yang diberikannya. Ini adalah hadis yang pertama di bawah tajuk ni.
Kita tengok juga hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza da'a ahadukum falyazamil mas'alata wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'a'tini fa innahu la mustakriha lahu muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mantapkanlah doanya. Jangan sekali-kali mengucap, ya Allah, jika engkau menghendaki, berilah aku, kerana tidak ada seorang pun yang mampu memaksa Tuhan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, dia bawa dua hadis ini untuk menunjukkan adanya larangan berdoa secara tidak ada apa itu kesungguhan, mengharap. Ud'ullah wa antum yuqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan jiwa kamu penuh yakin Allah bagi. Jiwa kita bulat Allah bagi. Ni dia guna perkataan, ya Allah, kalau hang nak ampun aku, hang ampunlah. Kalau hang tak mampu aku, nak buat apa? Cara dia minta tu punya long line lah. Jadi kira maghfirah itu, permohonan keampunan itu macam tak ada faedah besar kat diri dia. Maghfirah tak ada. Ini satu daripada kelakuan yang tidak beradab dengan Tuhan. Tapi Nabi kata yang sebenarnya, macam mana kita nak kena doa? Nabi kata sebenarnya kita kena mempunyai azam yang kuat dan besarkan harapan kita kepada Tuhan. Besarkan harapan kita kepada Tuhan. Nabi kata Allah Ta'ala ni dalam nak bagi satu benda ke orang, siapa tak boleh paksa dia. So janganlah hang buat nada, ya Allah, kalau hang nak bagi, hang bagi. Seolah-olah perkataan tu hang ingat Tuhan boleh bagi kat hang. Kan macam bebai lah. Jadi macam guna satu balarah. Misalnya, ya Allah, bagilah, kalau hang tak bagi saya susah. Tak dapat juga. Tukar style. Kan macam hati harap bagi tapi guna sudah biar, tak mau sudah biar. Harap, nak bagi, Tuhan kata aku bagi, tak aku bagi apa? Marah habis tu. Tak. Jangan menunjukkan kita punya keraki. Tahu keraki? Tunjuk keraki kita. Apa man? Kita selalu kita katakan, jangan tunjuk keraki hang kat aku. Pakcik dia? Mamang? Tahu kan, tapi nak buat tak erti. Keraki. Keraki ni hanya jangan tunjuk hang punya tingkah laku yang tak senonoh tu kat aku. Apa? Buruk tu nak tunjuk kat aku. Keraki yang tu simpan kan. Dia nak tunjuk dia punya satu style. Tak baik. Fa innahu la mustakriha lahu. Tak ada satu benda yang boleh menggagahi Tuhan, memaksa Tuhan. Tak ada. Ini secara tazkiyahnya, ikhwan, mempunyai apa? Mempunyai peradaban. Peradaban apa? Peradaban cara kita berdoa ke Tuhan. Kita kena ada rahabah dan rughbah, cemah hati dan harap. Kena minta sungguh-sungguh kepada Allah. Kena minta. Mamang, boleh saya bertanya satu soalan, Mamang? Soalan ni tak keluar daripada kita punya pelajaran. Boleh? Jadi kalau Mamang agak ni, Mamang boleh minta bantuan keponakan. Kan? Abang Rumai kena tanya, sebab pertanyaan ni dia berkaitan dengan kelas malam. Jadi Abang Rumai bukan isu lah. Bukan isu lah. Saya suka statement hari ini dibuat oleh Sahibus Samahah, Datuk Profesor Madya
Profesor Dr. Wan Salim, Mufti Negeri Pulau Pinang. Dia kata kita boleh bangkah orang bukan Islam asalkan dia tidak memusuhi Islam dengan cara terang-terangan. Ini statementnya agak sesuai dengan kondisi kita. Kita janganlah kata orang bukan Islam tu bagus bila kita nak pakai dia. Bila kita tak mau dia, bila kita rasa dia tu hampas kat kita, kita kata dia tak bagus. Dan kita seru orang kata dia tak bagus. Agama ni ikhwan, bagi saya masuk sedikit tentang kita panggil apa? Tasawur kan. Agama ni ramai pihak ambil kesempatan dalam agama. Terutama siapa dia? Golongan agama tu sendiri, ustaz-ustaz, orang agama. Ketika dia macam nak membawa satu benda pada orang, dia eret semua dalil agama untuk sokong dia punya pandangan. Sedangkan yang dia bawa tu hanya pandangan dia, bukan nas agama. Dia baca ayat Quran, dia baca satu hadis, maka dia mempunyai pandangan tentang ayat tu. Maka dia tutup ayat tu dan hadis tu, dia tonjolkan pandangan dia. Sehingga kan orang yang dengar ini, mustami' ini yang dengar ni, orang-orang yang dengar ni, mereka telah pun mengalami satu dimensi pemikiran, syarahan dia itu adalah nas. Sedangkan yang dia syarah tu, itu tebisan daripada pandangan dia. Dalam benda lebih besar, kita bagi tahu pada orang ramai. Kita kata apa? Pandangan imam mazhab saja. Pandangan imam mazhab saja. Pandangan imam mazhab tentang hadis ni. Pandangan imam mazhab tentang ayat ni. Ketika itu kita berjaya mengajak orang, ini pandangan imam mazhab, maka orang boleh beza. Yang ni nas, yang ni pandangan. Yang ni hadis, yang ni pandangan. Kita berjaya. Tapi bila mai pada kita, kita gagal. Kita bagi benda tu jadi ramadi, kelabu. Sehingga kan pandangan kita, cara kita bercakap, cara kita olah, kita seolah-olah macam jazam. Pandangan kita itulah Islam. Sehingga orang jadi takut nak memilih pandangan-pandangan yang lain. Wow. Kerana itu di akhir zaman ini, kalau boleh kita katakan, ahli-ahli agama dalam negara kita kena berani bagi pandangan supaya orang boleh memilih. Macam imam-imam mazhab dulu. Jangan kita bila satu orang bagi pandangan lagu ni, kita semua macam dalam mesyuarat kan. Saya lagu tu. Kita paksa, kita kreatifkan jiwa kita, fikiran kita. Kita apa? Orang putih kata apa? Cipta. Kata apa? Create satu pandangan. Berdasarkan hujah, pandangan kena ada hujah. Bukan pandangan begitu saja. Ulama-ulama mazhab ni, setiap pandangan mereka ada hujah dia, Pak. Cuma kadang hujah dia kuat, kadang hujah dia tak kuat, itu saja. Tapi mereka bagi pandangan. Dan kita pun kata, tak semua pandangan dia kita ambil. Menolak satu pandangan ahli agama, terima satu pandangan ahli agama, itu bukan jenayah. Dan kita pula jangan memandang orang lain bagi pandangan yang berbeza itu macam melakukan jenayah. Kalaulah ini jenayah, maka kita tak ada hak tolak pandangan imam-imam mazhab. Kerana kita akan terjebak dengan jenayah. So, mesti kita tahu yang mana nas, yang mana pandangan yang dicipta daripada nas itu. Saya fikir kita duk mengaji ni semua ni, saya fikir sajalah, saya tak berani confirm lah. Tapi saya confirm lah. Kawan-kawan saya tak confirm lah. Saya fikir kita duk mengaji ni, saya rasa kita tak takut nak berpegang dengan pandangan menyatakan bila kita ada wuduk, kita sentuh wanita dengan sengaja atau tidak. Tak baca wuduk. Saya fikir kita sama kot dalam kes ni.
Sedangkan pandangan itu agak berbeza dengan pandangan yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bukan mazhab kecil, bukan mazhab Malaysia, mazhab dunia. Kenapa kita boleh memilih? Saya tidak merasakan itu satu kesalahan. Sebab nas-nas pun tidak datang dengan mu'tamad. Nas-nas tidak datang dengan sarih secara mutlak. Semuanya ghairu sarih. Beginilah ihtimal, begitu banyak ulama lakukan. Tapi satu pandangan yang dia agak apa itu, dia khilaf dengan apa? Baru ni. Lagi sekali. Wow. Apa Melayu kata? Arus perdana. Sepatutnya kita kena takut tau nak ambil pandangan ni. Kena seria tau. Semua masyarakat kita pegang. Bukan kita pegang perempuan lain, bini sendiri pun pegang berlapis. Pun sambil pegang duk kena jaga syahwat naik ke tak naik. Duk kena jaga lagi. Sedangkan kahwin tu nak jaga syahwat. Kahwin tu nak bagi boleh pegang, boleh gomoy, boleh yang tu, boleh yang ni. Tapi kita masih lagi pegang bini tu kira Astaghfirullahalazim. Bini pun bila kita terpegang, Astaghfirullahalazim wala quwwata illa quwwata. Akhirnya kita main dengan satu pandangan yang baru. Kita masuk dengan pandangan yang baru. Barulah dalam Nusantara ni. Pasal tu pandangan tu dianggap pandangan yang haluan kiri lah, wahabi lah, sesat lah. Dah sesat tak berguna sedih. Tak berguna sedih. Tapi Alhamdulillah, takat yang kita duk belajar ni, kita start dengan baca fikir sunnah Syed Sabit, kita naik dengan Hasan Khan, kita naik dengan Bulughul Maram, Subulus Salam, kita tengok kepada apa nama Imam Ibn Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad, kita tengok kepada Nailul Autar Syaukani. Kita merasakan tak ada kesalahan apa-apa. Cuma hari itu saja masyarakat agak di apa? Di momok. Dan kita tak dibawa kepada pembahasan dalil. Dan hari ini bukan kata kita pegang, orang yang tahu kata kita pegang lagu ni, dia pun tak akan kata kita sesat dah. Perkataan sesat tu tak akan keluar dah. Percaya tak dengan saya? Tak ada. Ustaz-ustaz pejabat agama ke, pejabat mufti ke, ahli majlis fatwa-fatwa mana-mana negeri ke, bila dia tahu ada orang berpegang pandangan lagu tu, untuk kata orang tu sesat, dia tak akan kata. Dia cuma akan kata habis tinggi. Kebanyakan Malaysia tak pegang lagu tu. Dia akan kata lagu tu je. Untuk kata sesat, semayang hang batai, hang kena ulang balik, tak akan dengar lah kalimah tu. Ini salah satu daripada jasa keberanian tokoh-tokoh yang silam memperkenal. Ya, kita pun demikian ikhwan. Bila ada pandangan diberi, di atas nama pandangan mesti ada pandangan yang lain. Supaya hidangan banyak, ada cuk kodok, cuk keria, ada kandasturi, ada karipap, putu mayo, ke hari ni putu mayo kuah gulai ke. Tak makan dengan apa? Tak makan dengan nyok. Itu cara orang Melayu makan. Ni mamak daratnya makan. Kita bagi pandangan. Tiba-tiba kita ikat kat tangan orang di pipi belakang, kita kata hang cuma boleh ambil cok kodok. Tapi letak semua. Tapi cok kodok je hang boleh ambil. Kalau hang ambil semua, menunjukkan hang tak sayang dengan kesihatan hang. Hang ni satu orang yang tak prihatin. Hang ni. Tapi letak semua, tapi ikat dengan orang. Ini benar-benar mendonatkan pemikiran orang. Lepas tu tabak coklat. Dah lah donat tu bulat, coklat lagi. Tapi mana tak? So, saya berani dalam kes ini lawan dengan guru saya. Saya berani, saya lawan dia. Bab politik saya lawan dia. Dia kata kena pilih hijau. Saya kata no. Tak mau. Aku tak mau hijau. Aku nak pilih lain pula.
Tak boleh dia kata, kena pilih hijau. Ayat Quran kata begitu dah. Ayat tu dah ada lama dah, awak dulu tak baca. Ayat tu bukan baru turun. Jadi kerana kita buat lagu tu, barulah guru kita dia cuak kita. Dia cuak. Tak kalau dia ayat kita pergi mana? Sekali kita mau ayat dia pula, kita canggah dia, kita bagi pandangan lain kat dia. Baru dia tahu. Baik ikhwan. Di sini kita dapat belajar kepada ikhwan adab seorang hamba di dalam berdoa kepada Allah, di mana bila kita berdoa kepada Allah, kita kena ada hati yang yakin dan kalimah yang yakin. Berpegang dengan kalimah yang yakin. Saya kata nak tanya Mamang tadi ya. Sahabat Roy pun mungkin boleh membantu. Kita memang dalam berdoa, kita punya terbakat perjalanan menuju Tuhan. Ada orang berdoa kan, ya Allah, dia minta, ya Allah bagilah pada saya kesihatan. Dia dapat kesihatan. Hati dia jadi apa Mama? Dia minta sihat, Allah bagi sihat. Dia jadi seronok. Kan? Saya tanya kepada keponakan, seronok tu wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Ya, wajar atau tidak? Wajar lah. Dia minta terlindung daripada sesuatu, Allah lindung dia. Jiwa dia seronok, jiwa dia pun jadi tenang. Maka apa akan jadi dengan jiwa dia? Dia akan jadi happy, dia enjoy. Betul? Dalam bahasa tazkiyah dia kata a'yad. A'yad. A'yad ni plural daripada Eid. Eid maksud dia raya. Betul? A'yad plural. Jiwa dia akan jadi segar macam bila Allah terima permintaan dia, bagi, dan dia dapat lihat apa yang diminta tu hasil, ayat. Macam dia celebrate Yaumul Aid, hari raya. Dia jadi hari raya, mana ada orang sedih kan? Happy, pakai baju baru. Walaupun dalam duduk melengeh, baju baru pakai juga. Dalam duduk melengeh. Dia biasa dengan orang kematian. Orang kematian tak gamak pakai baju baru. Mana ada orang mati, mak dia mati kan, sedih, dia pakai baju baru. Sikit biasa tengok, tak ada. Orang sedih tak boleh pakai baju baru. Tapi orang yang jiwa dia tak sedih, dia boleh pakai baju baru. Walaupun dia sedang menangis. Dia ayat. Betul? Sebab dia dapat apa yang Tuhan bagi. Tuhan sedang mentajalikan kepada dia sifat Tuhan Rahman, Rahim, Rahmah kat dia. Hari yang berikutnya, dia minta kepada Allah kebaikan demi kebaikan. Allah suruh dia minta, atina fid dunya hasanah. Dia minta, tetapi tak dapat. Tak dapat. Memang apa jadi dengan jiwa dia? Tak seronok. Betul? Betul tak seronok? Adakah dia jadi ayat? Alhamdulillah tak dapat. Tak dapat. Alhamdulillah. Tak ada. Baik. Hati dia akan jadi sedih. Betul? Sedih itu bukan sedih saja. Sedih akan campur dengan gelisah. Jiwa. Pasal yang dihajati tidak berkunjung tiba. Betul. Memang jiwa semacam ini duduk pada layer apa? Pandang kiri, pandang kanan, pandang keponakan buruk sangka. Kenapa sedih ada? Sedih itu menunjukkan macam pihak yang kita minta tu, dia macam tak tahu apalah kita. Sebenarnya dengan dia bagi itulah kita aman, tapi dia tak bagi. Sikit je sedih kita. Sikit, yang sikit itu menjadi penghalang jalan kita ke depan. Maka jiwa lagu ni orang panggil jiwa awam, orang biasa, orang yang belum ada nilai dan kedudukan di depan Tuhan. Dia tak start apa-apa lagi. Dia cuma akan bergembira bila diberi,
Dia sedih bila tak bagi. Jiwa ni jiwa kanak-kanak. Cuba tengok kanak-kanak apa man. Bagi coklat dia. Bila tarik, dia ria. Dia tengah duk ria tu, kita bagi coklat, diam dendam. Dia boleh tarik ingus dia pergi kat situ, dia boleh tarik ingus dia pergi kat sini, dia diam. Tengah dia diam, dia gelak, kita tarik pula coklat tu, ayak mata dia boleh mengamuk. Jiwa dia tifl, lembut, lunak seperti kanak-kanak. Artinya jiwa ni jiwa yang tidak ada arah. Kerana dia tak tahu kawan tu memberi, dia tak tahu kawan tu menarik atas sebab apa. Jiwa ni berbanding dengan jiwa-jiwa yang di luar sana, jiwa ni lebih baik. Tetapi jiwa ni kalau dibanding dengan perjalanan yang nak kena ditempuh, jiwa ni sangat tidak baik. Betul? Ada lagi satu, Mamang. Ini saya bagi satu istilah, saya minta Mamang kupas. Dipanggil jiwa murid, muridin. Jiwa dia macam mana, Mamang? Kalau Tuhan tak bagi apa-apa kat dia, yang dia minta, dia ada sangka baik pada Allah. Apa beza jiwa ni dengan jiwa tadi? Jiwa dia matang, dia redha. Dia redha dengan ini yang jalan terbaik untuk dia. Ini jalan yang terbaik bagi dia. ya. Sebab jiwa ni dia sentiasa mencari khair di sisi Tuhan. Khair, dia ayat dengan khair. Dia celebrate dengan khair. Dia meminta, kawan tadi dia minta, maka dia celebrate bila yang dia minta tu diberi. Dia tak mampu nak happy bila dia minta tu dia tak boleh, dia tak mampu, jiwa dia tak kuat tangguh. Tapi jiwa yang kedua ni, ayat dia, kegembiraan dia lain sikit. Apa dia? Apa yang Tuhan letak kebaikan di sisi Tuhan untuk dia, maka dia serah kebaikan tu dekat Tuhan dengan penuh amanah. Artinya ketika Allah memberi hajat dia, dia melihat inilah kebaikan Tuhan pada dia. Di situ ada kebaikan, maka dia pun seronok. Ketika Tuhan uji dia dengan tak bagi, maka dia melihat tak bagi yang maha mengetahui. Bukan maha Tuhan, bukan maha bodoh, maha mengetahui, alamul ghuyub. Dengan Tuhan tak bagi, itulah kebaikan untuk aku, maka dia ayat, dia gembira, dia seronok kerana ada kebaikan. Maka Allah sebut dalam ayat dia kan, tentang dua orang ni. Allah kata, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'ammal insanu iza mabtalahu rizqahu macam mana? Fa'ammal insanu iza mabtalahu bersama faqada, ayatnya mula, fa'ammal insanu iza mabtalahu rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Satu orang bila Allah Ta'ala uji dia, macam mana Allah Ta'ala uji dia? Tuhan bagi rezeki pada dia. Rezeki, apa dia kata? Rabbi akraman, Tuhan memuliakan aku. Kemudian wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan satu orang pula Tuhan kata Allah uji dia. Allah uji macam mana? Faqadara alaihi rizqah. Allah kadarkan, Allah hadkan pemberian rezeki dekat dia. Sikit Tuhan bagi. Tak semua dia minta dapat, tak semua usaha dia berjaya. Dia kata terus, Rabbi ahanan, Tuhan merendah dan menghina aku. Dia rasa, dia bukan cakap, dia rasa. Allah kata kalla balla. Allah kata dah hamba aku, bukan macam tu. Aku sedang menguji hati kamu dengan aku. Bukan aku bagi tu tanda aku sayang semua.
Bukan aku stop tu tanda aku benci semua. Dah. Maka orang ni kalau dia berdoa pada Tuhan, dia kata, Allahumma ahyini in kana hayatu khairan li, wa tawaffani in kana wafatu khairan li. Tuhan, sekiranya hidup itu baik kepada aku, hidupkanlah. Dia sandarkan kebaikan itu kepada Tuhan. Kalau mati aku itu baik, Tuhan, matikanlah. Dia kata, Tuhan, matikanlah aku. Dah. Di mana ada kebaikan, di situ kau letak aku. Walaupun kematian, andai kata muatan dia kebaikan, aku serah pada aku nak buat yang tu. Yang aku minta kebaikan. Andai kata kebaikan itu dalam bentuk apa? Doa tak makbul. Itu baik untuk aku. Aku terima tu Tuhan. Maka dia ayat dengan kebaikan Tuhan. Maka kegembiraan dia lain sikit, makam dia lain sikit, jiwa dia lain dengan kawan had Mola tadi. Maka inilah orang dia. Orang ni, orang yang terkeluar daripada tajuk dua tadi, dia ni satu orang, dia baca doa kepada apa? Dia baca doa apa kepada Tuhan? Dia kata kalau hang nak bagi-bagi, yang hang nak bagi-bagi tu apa dia? Bukan minta rezeki, minta ampun. Dia boleh kata lagu tu. Minta rezeki, lainlah sikit. Minta ampun dan rahmat, dia boleh kata lagu tu. Maknanya jiwa dia bukan awam, bukan muqar apa? Bukan muridin, tak tahu jiwa dia, jiwa apa pun tak masuk jumlahnya. Lepas tu kata Imam Nawawi, mai pula satu hadis berkenaan dengan makruhnya kita ucap dengan kehendak Allah dan kehendak si bulan. Yalah, kalau Tuhan nak buat pun, tapi kalau hang tak ada, aku rasa tak jadi benda ni. Allah. Boleh ke kita bercakap lagu tu? Dulu ada parti politik cakap, kalau tak ada kami orang Melayu tak boleh hidup. Tengok-tengok sejurus 2 tahun dia pun tak ada. Orang Melayu hidup elok. Hidup elok orang Melayu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.